Didik TV KPM. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, hari ini kita akan mulakan tentang subjek fiqh, yang mana fiqh ni antara subjek yang wajib lulus dan yang paling senang saya rasa, sebab dia berkisar tentang kahwin. So kahwin ni benda orang sukalah. Orang mengantuk dalam kelas pun dia mata dia terbuka dengan luas. Sebab dia faham lebih daripada guru kadang-kadang. Okey, hari ini kita akan belajar tentang fiqh. Fiqh S102 fiqh. Pertama tentang format soalan. Okey. Instrumen, jenis-jenis instrumen soalan. Pertama kertas satu macam biasalah. Kertas satu ni masa PT3 dulu pun ada macam ni. SPM pun ada macam ni, dan sampai kelas STAM kita perlu lorekkan saja kertas satu yang mengambil masa 1 jam 15 minit. Dan satu lagi kertas dua, ujiannya bertulis. Anda perlu menulis, sediakan pen, madam, kertas untuk buat perkiraan nanti. Dia ada kira faraid nanti. So jenis-jenis item yang ada dalam soalan adalah aneka pilihan, dan pelajar-pelajar calon boleh memilih antara alif, ba, jim dan dal. Seterusnya subjek untuk kertas dua, subjek respon terhad dan juga subjek berstruktur, yang mana perlu pelajar menulis jawapan dan memberi respon yang bersesuaian dengan arahan dan tugasan dalam setiap item soalan. Bilangan soalan dalam kertas satu ada lebih 25 soalan berkaitan dengan fiqh dan 15 soalan berkaitan dengan faraid. Dan untuk fiqh, soalan tiga sahaja soalan yang akan keluar untuk bahagian fiqh, dan 2 soalan berkaitan dengan faraid. Seterusnya kita tengok ke jumlah markah. Semua ada 40 markah untuk kertas 1 dan 100 markah untuk kertas 2. Dan wajaran dia 40 dan 60. Ujian yang macam saya sebutkan tadi, 1 jam 15 minit, tak boleh tangguh dan tak boleh cepat sangat. Jadi kalau dah siap awal tu kita semak semula. 2 jam 30 minit untuk kertas 2. Dalam banyak-banyak soalan tu, kertas 1 dan kertas 2 hanya 4 benda ni saja. Ada hanya 4 benda ni saja yang akan dinilai. Anda perlu hanya mengingat, memahami dan mengaplikasi serta menganalisis semua jawapan ataupun tugasan yang perlu setiap calon buat. Cakupan konteks semua tajuk, tak ada yang skip. Jadi semua tajuk. Aras kesukaran 5, sederhana 3 dan tinggi 2. Kemudian tu kaedah penskoran disebut dengan dikotomos. Maksudnya dia kalau dari segi bahasa Arab disebut sebagai juz'iyat. Soalan-soalan dia tak ada kaitan dengan soalan lain, tapi dia merangkumi tajuk semua dalam tu. Okay, dia lain-lain tapi dia merangkumi semua tajuk. Kemudian tu analitik tu macam biasalah. Dia melihat pentaksiran, melihat persembahan pelajar, macam mana dipersembahkan setiap jawapan. Itu saja yang saya rasa yang penting adalah 6, perlu mengingat, perlu memahami, mengaplikasi dan menganalisa. Ini tahap-tahap kesukaran lah. Tahap-tahap kesukaran dalam setiap arahan dan tugasan soalan. Pertama, mengingat, biasanya takrif lah. Takrif yang biasanya yang mudah-mudah. Kemudian tu memahami syarat dan rukun yang ada dalam setiap permasalahan fiqh. Kemudian mengaplikasi, macam mana kita nak hukum sesuatu masalah atau permasalahan, macam mana kita nak selesaikan masalah dengan mengaplikasikan semua data maklumat yang kita ada untuk kita selesaikan masalah. Kemudian menganalisis, maksudnya kita boleh tentukan mana satu hukum yang tepat berdasarkan situasi dan juga syarat yang ada dalam setiap arahan dan tugasan soalan. Baik. Maknanya Ustaz, kalau kita lihat kaedah penskoran analitik itulah yang kita nak analisis dan aplikasi tu kan Ustaz? Ya, betul-betul. Baik. Ustaz ada penjelasan selebih lagi? Untuk rendah ni ada 50% soalan arasnya rendah.
Jadi biasanya sangat senanglah. 50% soalan yang mudah, anda hanya perlu mengingat, perlu memahami. Itu saja dalam untuk dapat 5 ni. 5 rendah, jadi 50%. Kertas 1 50%, kertas 2 50%, aras kesukaran yang sederhana. Yang rendah, yang sederhana ni lebih 30% dekat kertas 1 dan kertas 2 ada 30%. Begitu juga dalam aras tinggi ni hanya ada 8 soalan dalam kertas 1. 20% dalam kertas 2. Itu yang dimaksud dengan aras kesukaran rendah, sederhana dan tinggi. Baik. Itu je penjelasan daripada Ustaz mengenai dengan format instrumen pentaksiran fiqh dan faraid S102. Jadi mungkin Ustaz, apakah yang sebenarnya dimaksudkan sebagai aras kesukaran 5, 3 dan 2? 5, 3 dan 2 macam saya jelaskan tadilah. 5 itu mewakili 50% soalan yang rendah biasa berkenaan dengan mengingat. Anda perlu menghafal takrif, kemudian memahami rukun dan syarat, kemudian mengimplikasi, menjelaskan apa kedudukan, kemudian menganalisis. Kalau faraid kita kena perlu mengira macam mana kita tentu setiap peratus bagi setiap waris yang kita akan jawab dalam kertas nanti. Baik. Ada contoh silibus soalan Ustaz? Ada contoh. InsyaAllah kita hari ini kita bawa contoh-contoh silibus soalan. Didik TV KPM